najis tadi. Lepas tu dia kata Allah, lupa niat. Bila dia kata ni, esok hari tu, Allah semalam basuh najis, ada kena kat kepala lutut sikit tadi, basuh najis semalam. Tapi lupa niat. Niat apa? Niat basuh najis. Sah basuh najis? Sah. Begitulah wuduk pada mazhab Hanafi. Dia bukan macam sembahyang, dia cuma seumpama macam basuh najis. Tak wajib niat pun. Basuh muka, tangan, kepala, kaki, cukup lah. Macam mana basuh najis. Tu beza dia. Itu perbezaannya. Mazhab lain lah. Itu beza mazhab lain. Jadi pada mazhab lain, bukan mazhab lain, sebenarnya satu mazhab je. Mazhab Hanafi je gitu. Mazhab Hanafi je gitu. Jadi mandi wajib juga begitu. Mandi wajib juga begitu. Tak wajib niat juga. Pernah sekali tu ada orang kata dia dah berumur dah. Dia kata dia mandi wajib tak pernah pun niat. Sebab dia ingat wajib mandi betul. Tapi wajib mandi macam wajib mandi. Tak pernah niat. Macam mana nak selesai? Umur mungkin saya rasa dah 50-60 kot. Kita kata, iya ke tak reti? Oh, kita tak gaul. Kita duduk dalam apa? Kumpulan kita je. Duduk zon selesa kita je. Kita duduk dalam geng-geng ahli syurga. Konon-konon. Ahli syurga je kita ni. Tapi kita kena rasa kita ahli syurga. Mesti kena ada benda tu. Jadi tak jadi belakang kira. Mesti kita kena ada. Kita duduk dalam golongan ahli syurga. Kita tak masuk golongan-golongan yang tak peduli. Sejak lahir tak kenal pada agama tapi tahu Islam. Kerja dia gitu lah. Kalau bahasa kasarnya macam lembu kambing. Kasar bahasanya gitu. Bangun tidur, fikir nak makan. Tu lah. Fikir kerja. Nak kerja. Macam tu lah. Macam kambing lembu. Tanya raya, pergi raya. Sembahyang tak mengaji, tak ada peduli langsung. Mereka macam ni. Dia dengar-dengar gitu je. Lepas tu nak macam mana? Nak selesai macam mana? Nak kata dia kena qada sembahyang selama 50 tahun selama ni. Satu sebulan ada, setahun ada 2,000 sembahyang. Berapa? Sebulan berapa ribu? Sehari 5. Sebulan apa? 150. Yalah 2,000 setahun. 50 tahun? 2,000 setahun. Setahun punya sembahyang yang kena qada. Sebab dia tak mandi wajib. Sebab dia mandi wajib tapi dia tak niat tadi tu. Kalau 10 tahun 20,000 sembahyang. Kalau 50 tahun maknanya 100,000. Rasanya mati terus pakcik tu. Kotak tak banyak dalam 100,000 insya-Allah. Semangat. Dia semangat apa? Baru nak mengaji. Macam nak selesai masalah? Macam nak menyelesaikan masalah itu? Nak menyelesaikan masalah itu antara dengan cara tu lah. Dengan cara kita katalah mazhab lain gini insya-Allah banyakkan taubat, qada, tapi jangan tekan sangat qada tu sampai tak lalu makan, sampai tak lena tidur, janganlah. Jangan sampai macam tu. Tapi qada kalau tak sempat habis pun insya-Allah mazhab Hanafi sah mandi tadi. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki semua tak sah. Mazhab Hanafi je sah. Itulah cara kita berinteraksi dengan mazhab. Walaupun nak kira dari sudut yang sebenar-benarnya, mana boleh? Masih dia amal, mana tahu mazhab-mazhab. Tiba-tiba dah lepas baru nak pakai mazhab. Memang dari sudut sebenar-benarnya mana boleh? Mana boleh gitu? Sedap lagi tu dah salah, mazhab lain baru boleh. Mana boleh? Cuma nak selesai masalah macam mana? Hukum satu cerita. Dalam kita duduk dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah masyarakat, cerita lain. Cakap lah. Tak banyak, 100,000 je qada. Rasa tak jadi taubat dia, naik Vespa balik. Sebab pakcik tu naik Vespa dulu masa muda-muda. Lepas tu dia taubat kejap.
Dah tak naik dah Vespa dia kata. Bukan salah Vespa tu. Jangan kata Vespa tu salah. Bukan salah Vespa tu. Naik Vespa, pakai seluar. Macam tu, seluar. Macam orang lama. Orang tak ada jambu sikit. Duduk tunggu janda. Dekat kedai kopi. So itu yang kata tu. Tak salah Vespa naik lah. Nampak pun ada Vespa satu luar tu. Okey, menarik. Bukan salah. Buat mari masjid lah mari surah. Ini naik apa? Cahim dia lain. Tunggu je. Aduh. Seluar Yankee. Pakai seluar Yankee. Macam Pak Maun tu. Elok-elok pakai tongkat. Buang tongkat. Jadi jadi niat kena ada. Niat kena ada. Niat waktu membasuh akan muka. Inilah niatnya. Nawaitu fardal wudu' lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan fardu wudu' kerana Allah Ta'ala. Niat tu. Nawaitu sebut kat mulut tu, baca sahaja aku menunaikan fardu wudu' tu tak wajib. Tapi sunat bagi membantu hati. Niat lah. Niat. Kita ringkas je lah. Niat. Masa kena muka tu, masa tu niat. Jika kena air kat muka, belum niat lagi. Kemudian lepas air dah rata semua baru niat, maka yang kena air sebelum niat tak kira. Standard betul. Dia bukan semestinya kena air masa tu niat, tak semesti gitu. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Buat sesuatu tu niat tu berserta dengan perbuatan. Bukan maksud itu bolehlah, betul lah. Kena air kat muka niat, itu terbaiklah. Cuma bukan semestinya kena air kat muka niat, tak semestinya. Kena air kat muka tak niat-niat pun tak apa. Niat lambat sampai. Lepas kena air kat muka, dah rata dah pun. Malah dah basuhan yang kedua dah. Nak basuhan yang ketiga baru mari niat. Maka pertama dan kedua tak jadilah sebab tak ada niat. Kita faham kan? Standard lah. Yang ketiga tu lah. Walaupun nampak macam dia basuh 3 kali muka, sebenarnya dia basuh sekali baru. Sebab niat ada pada basuhan yang ketiga. Okay. Yang kedua, basuh sekalian mukanya daripada tempat tumbuh rambut sampai kepada bawah dagu. Tu kawasan dia. Tempat basuh dia sekalian muka, semua muka. Bermula tempat tumbuh rambut sehingga ke bawah dagu. Bawah dagu. Itu wajib. Dan daripada telinga kanan, telinga ni dipanggil anak telinga yang kecil ni. Anak telinga kan. Anak telinga sampai anak telinga sini. Dari sudut lebar. Dari sudut panjang anak rambut kan. Anak rambut atas ni sampai bawah dagu ni. Bawah dagu. Kat mana ni? Kat mana bawah dagu tu, kat mana? Bawah ni. Bawah ni. Orang perempuan lagi senang. Orang lelaki boleh lah juga, tak salah sangat. Tapi orang perempuan paling senang sekali. Nak tahu kat mana dia punya border, dia punya sempadan. Waktu dia pakai tudung, dia wajib tutup. Okey? Yang itu tak wajib basuh. Lihat. Ke apa ni? Simple je ayat tu. Ketika pakai tudung, dia wajib tutup. Dia tutupkan tudung. Tempat yang wajib tutup, wajib tempat yang wajib tutup, tempat tu yang tak payah basuh. Sebab apa? Sebab ketika pakai tudung, wajib tutup kecuali yang boleh buka. Satu je, muka. Maknanya kalau wajib tutup, dia bukan muka lah. Ketika pakai tudung, wajib tutup. Maknanya dia bukan muka. Sebab yang boleh dedah hanya muka. Jadi, bila dia pakai tudung, yang wajib tutup, tempat yang wajib tutup, maknanya yang tak tutup dalam pakai ketika pakai tudung tu, yang tak tutup tu namanya muka, yang tutup tu namanya bukan muka. Betul? Okay. Ketika ambil wuduk, wajib basuh muka. Bukan wajib basuh bukan muka. Wajib basuh muka. Jadi wajib basuh yang boleh didedahkan ketika pakai tudung. Tak wajib basuh yang wajib ditutup ketika pakai tudung. Settle. Orang perempuan senang. Cuma dia kena tahu juga lah mana yang wajib ditutup. Kat mana yang wajib tutup bagi orang perempuan. Itu yang kita tengok dia pakai benda tu kan. Itu untuk memudahkan, tak wajib pakai tu, tapi memudahkan pakailah benda hitam. Apa nama dia? Kat atas tu dia panggil anak tudung, bawah anak dagu. Atas anak tudung. Apa benda? Yang tutup tu yang hitam tu kan, tutup. Cuma biasa tutup dia akan tutup lebih sikit. Tak wajib tutup lebih tu. Ya, sebab nak pegang kat mana kalau kan. Jadi biasa kat sini je bawah ni.
Kan nak cuba buat. Jangan viral dah. Tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah. Tak apa lah. Yang bawah bukan yang atas. Lawa. Jangan orang kata lawa. Jangan lari aku. Wajib tutup tu. Yang wajib tutup ni sini kan. Kan biasa dia buat gini kan orang buat. Biasa tengok. Dia buat gini. Lepas tu dia kancing. Tengok kancing kat mana. Mujur ada janggut. Kalau tak ada janggut ni, ada orang masuk minah lah. Okay. Ni kalau buat kat sini tak kena. Mana boleh. Ni muka tak? Nak tahu muka tak muka, senang aja. Ketika ambil wuduk, wajib basuh bawah ni. Ada tak ada gini? Basuh ambil kenapa ni? Nak ambil wuduk ada? Tak ada, basuh gitu. Bermakna ni bukan muka. Bila bukan muka, wajib tutup. Bukan muka ketika ambil wuduk, maka wajib tutup. Itu yang payah nak tutup. Itu yang dia bubuh benda Allah tu. Bila bubuh benda Allah tu, mudah lah. Tapi dia akan terlebih sikit. Baguslah lebih, tak apalah. Cuma nampak macam wajib pula tutup sampai sini. Bukan. Untuk pegang je. Benda tu kan boleh besar, dia pegang je. Sebenarnya bawah ni. Kalau tak pakai benda tu pun boleh. Tapi sikit-sikit kan tarik. Sikit-sikit kan tarik. Kan dia pasang kerongsang kan. Apa benda tu? Benda lah yang ada pin tu. Kan? Bila duk cakap, duk makan. Orang perempuan kan suka makan kan. Ramah-ramah duk makan. Duk kunyah. Dia lari ke belakang, lari. Tarik ke depan. Jadi payah lah. Sambil je. Itu menyambil. Relax lah. Ada peluang kita pantai lah. Menyambil. Jadi bila macam tu, bila dia gerak dah makan banyak, suka munyah. Lepas tu suka cakap agak popek. Bila cakap gitu. Bila macam tu kan dia akan gerak ke dalam. Bila dia gerak sampai ke dalam, itu akan tarik. Tarik ke depan. Bila tarik masuk dah, tarik. Jadi payah. Maksudnya nak mudah letak je benda tu. Tak ada apa benda nama tu. Apa nama benda tu? Anak dagu. Alas dagu. Oh, alas dagu. Nampak? Dapat ilmu baru tu. Benda ni namanya alas dagu. Alas dagu. Tutup. Cuma tak wajib. Cuma untuk mudah tu lah. Kalau ingat lagi dulu. Tok kita dulu. Pakai kain telekung. Ada tak benda alas tu? Yang dekat kain putih. Kain telekung putih. Ada benda tu? Ada. Sebab apa ada? Tu kata tok kita dulu jaga. Sekarang ni tak jaga. Dia alah benda alah tu. Itu yang kadang-kadang dia pakai tok dia punya ni sampai tutup mulut. pinjam tok kain semayang. Dia pakai sampai tutup mulut sini. Sebab apa? Besar. Tok dia okey lah. Jadi benda tu sepatutnya sangat bagus. Tak tahu kenapa dihentikan. Dah tak ada dah. Nak kena tempah kalau nak buat benda dagu tu. Sebenarnya tu sangat baik. Sebab kalau ada benda tu tak passion tau. Dia jadi macam orang tua-tua, macam makcik-makcik je. Macam nenek-nenek. Realiti kan? Akhir sekali nak cantik punya pasal. Dulu kita tengok kain telekung dulu, mana ada bunga-bunga sulam-sulam. Kosong putih itu. Sekarang dengan bunga ratus. Ada orang kat Abu Jari tu nak suka katak lagi ke tu. Bagi syarat. Dengan bunga kita ingat balikan sembahyang alhamdulillah. Kita dah paling ingat ada RM450. Sekali 199. Bagi 200 balik RM1. Nyucur RM1. Jai ni kain kita mangga, kain sembahyang kita mangga tu pun baru berapa belas ringgit. Cat mangga, cat gajah duduk ke baru 20 lebih. Dia 199. Realiti dah lah tu, tak ada dagu pula tu. Nah macam biasa. Memang dah kena lah. Dah kena dah. Bukan sekali kena, berkali-kali lah. Dah kena nak macam mana, bayar je lah. Bunga ada. Tak salah. Cuma yang tempat yang tak perlu ditekankan. Tempat yang perlu ditekan, tak tekan pula. Yang perlu ditekan di sini. Bunga-bunga tu tetap sah juga, ada bunga tak ada bunga. Ke ada bunga semayang khusyuk ada?
Allah lillahi ta'ala Allah gitu. Kalau tak ada bunga tak berapa khusyuk. Tak ada khusyuk ke. Kalau ada sulam ke tak sulam ke sama je. Cuma comel lah, cantik lah. Tapi tak ada masalah lah. Boleh juga alasan kukuh beli tu. Alasan kukuh. Nak ibadah ni biar mahal. Pakai seharian tak mahal pun tak apa. Tak lewat apa lah. Kena ayat tu bayar je lah. Ambil keluar duit je. Bayar. Betul lah. Nak ibadah ni biarlah mahal sikit menghadap Allah kan. Jawab boleh jawab. Tak boleh jawab. Diorang pandai cakap. Betul tak? Betul lagi. Tu semua dah angguk tu. Ni semua realiti. Terima je lah. Nak macam mana? Kalau bukan isteri habiskan duit lelaki, takkan siapa nak habis tak? Kerja isteri memang habis duit lelaki. Cukup dah macam-macam dah keluar dah. Okay. Ini cerita apa ni? Cerita wuduk ke cerita apa ni? Kita cerita wuduk. Jadi, kalaulah tempat yang wajib dibasuh, tempat yang wajib dibasuh muka tadi tu, tempat yang tak wajib ditutup ketika pakai tudung bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki sebut gitu je lah kot. Sini lah. Orang perempuan mudah sikit. Ya. Kiri kanan pula. Daripada anak telinga sini sampai anak telinga dari sudut lebar. Yang ini pun jaga. Sebab apa dia kata jangan? Daripada telinga kanan, bila sebut telinga tu bukan telinga ni, anak telinga ni, sehingga telinga kiri sini, kan? Tengok kan? Dan segala bulu di dalam had muka hingga sampai kepada kulit dan 2 pasung dagunya. Nanti dulu bab tu. Pasung dagu tu. Cuba kita tengok Kita tak ada masalah. Kita senang basuh, tak ada masalah. Orang perempuan ada 2 masalah. Masalah pertama kat dagu ni yang tadi sebut tu. Masalah kedua dekat sini. Bila kita tarik ni nampak ni? Kita semua tak ada sebab kita mesin. Orang perempuan dia tak mesin. Yang ini orang putih panggil sideburn. Kenapa dia panggil sideburn? Side tu tepi, burn tu terbakar. Ke apa? Tak, dia asalnya bahasa Inggeris. Orang Pasar Timur kan dia cakap bahasa Inggeris sana. English kan? Ke mana? Bukan Melayu. Kita panggil apa? Nak tanya sini. Kata orang Melayu tak? Ada tak? Semua orang Melayu kan? Orang Melayu panggil apa ni? Pelipis atas ni. Ekor lembu. Jangkang. Mana orang Melayu ni? Tak ada orang Melayu tulen ni. Ni semua orang Melayu tak tulen ni, tak tahu. Anak rambut dia tak akan panjang. Anak rambut dia akan panjang tu lah sampai bila-bila walaupun tak potong. Ini panjang. Ini 20 tahun, 15 tahun tak potong, panjang, mau sejengkal. Yang kat atas ni setahun tak potong, dah berjengkal-jengkal. Yang atas. Yang ini setahun dia tak rasa lagi, tak nampak lagi. Sikit lagi. Kalau 10 tahun kot, 5 tahun hingga 10 tahun, dia boleh jadi panjang. 15 tahun, 20 tahun dia boleh jadi sejengkal. Yang ni. Yang kat sini anak telinga ni. Yang ni bawah. Jambang, ya betul. Jambang bagi lelaki, bagi perempuan. Jambu atas. Mesti tak pernah dengar ya, sebab apa ni. Kalau pernah ngaji kitab yang 100 tahun ke belakang, mesti pernah dengar. Macam Wisyahul Afrah ke, Kifayah lagi lah ada. Kifayatul Muhtadi ada, Matla'il Badrain ada. Dia sebut ni apa benda? Dia panggil tali tudung. Siapa bisa dengar? Tali tudung. Tali tudung. Memang pun. Dia panggil tali tudung. Inilah bahasa Melayu. Dia bukan mesti ada tudung, ada tali. Bukan. Itu tali tudung apa? Ini dia panggil tali tudung. Pasal yang dengar. Itu orang Melayu tu. Melayu original. 100 tahun ke belakang. 100 tahun ke 100 tahun ke sebelum. 100 tahun ke bawah ni, ke kita ni, orang tak cakap dah. Mana tahu? Sebab saya ngaji kitab 200 tahun dulu. Tahulah kau tak tahu juga. Apa benda pula ni tali tudung ni? Tali tudung panggil sideburn. Tali tudung. Istilah dia panggil tali tudung. Kalau nak tengok yang boleh tengok dekat kitab Wisyahul Afrah. Sebab dia tak tebal sangat. Belek-belek jumpa. Nak suruh saya kifayah muka surat berapa ratus baru jumpa. Muka surat 300 lebih. Jangan nak cari tak? 200 lebih. Tapi kalau Wisyahul Afrah dia nipis kan. Memang jumpa. Cari-cari jumpa. Dan wajib membasuh 2 tali tudungnya. Dia pakai tudung. Dia basuh tali tu. Hei, bukan tali tudung, sideburn. Okay. Bagi lelaki tak ada masalah sebab dia mesing, sideburn, cukup.
Sebab kalau tebal dia tak ramai. Dia tak selesa bagi lelaki. Bagi perempuan, dia memang jenis tak, bukannya sebulan sekali kat rambut. Jadi ni dalam daripada kecil mungkin beberapa kali je dia duk potong. Biasa tak cukup, potong aja. Potong. Dalam mungkin umur dia 20 dah ada sejengkal. Lebih kurang ni. Bergantung juga pada kelebatan rambut orang tu lah. Cuma secara umumnya umur dia 20 dah ada sejengkal yang kat sini. Yang kat mana? Bukan kat sini. Yang kat atas ni memang cepat. Ni yang kat sini. Anak telinga straight. Ni. Tempat yang kalau orang lelaki lah. Kalau dulu nakal-nakal cikgu tarik dah. Itu. Tuh, sini. Okay. Jadi bila dia kata dia antara ni dan kalau ada bulu dalam kawasan anak rambut ke dagu, anak telinga kiri ke kanan, dalam kawasan tu ada bulu atau ada rambut, wajib basuh bulu tu, wajib basuh rambut tu. Katalah kat sini ada tai lalat besar ni, tai lalat hidung. Lepas tu ada 3 bulu. 1, 2, 3. Wajib basuh dengan bulu-bulu tu. Sebenarnya tak wajib basuh bulu, wajib basuh muka. Dah dia tumbuh atas muka. Tumbuh apa? Tai lalat. Wajib basuh tai lalat. Tak wajib basuh tai lalat ketika wuduk. Memang pun. Tapi dah tai lalat tu tumbuh atas muka, wajib basuh sekali ya. Lepas tu pula ada 3 helai. 3 urat. 3 urat ke 3 helai? 3 urat. 3 urat keluar. Panjang-panjang sejengkal. 3 tu wajib basuh. Sebab dia bulu di atas muka. Ni kening. Wajib basuh sampai ke dalam. Ada misai. Tak nak basuh, cukup misai. Macam tu. Janggut, wajib basuh. Semua wajib basuh. Yang anda tahu. Jadi, itu tak apalah. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan, dia tak ada bulu-bulu tadi. Dia cuma ada kening kan. Tapi dia ada satu lagi. Ni panjang. Jika ambil, perempuan panjang ni, dia selak kat belakang telinga. Ambil wuduk, tak sah wuduk. Wajib ajar anak isteri. Jangan selak. Untuk paling mudah untuk ambil wuduk macam mana? Ambil gunting, potong. Selesai. Allah, rambut paling panjang lagi. Tak luak pun kat sini. Tak nampak pun. Dia kata tak boleh. Ni lah comel ni. Nampak macam comel panjang. Ingat senang nak bela ni kata. Bertahun nak bela panjang tu. Sebab dia lambat panjang macam ni. Kalau nak, tak ada masalah. Panjang. Kalau katalah panjang 2-3 jengkal. Masa ambil wuduk, wajib basuh sekali. Oh, panjang. Wajib basuh. Ya. Tapi biasanya, kalau seumur hidup dia pun, dia tak boleh panjang sampai sedepa, tak boleh. Kalau seumur hidup tak boleh. Dia memang payah nak panjang. Yang ni, saya burn ni. Tali tudung ni, dia payah nak panjang. Tapi kalau dalam 20 tahun lebih kurang, daripada kecil, dia boleh jadi sejengkal. Bila sejengkal, dia serabut kat sini kalau ambil wuduk. Dia sibuk. Orang nak basuh muka, sibuk dia duduk sini ya. Kan? Jadi macam mana buat? Tak belakang. Ambil wuduk. Bila ambil wuduk, muka dia tak terbasuh dengan sempurna. Sebab ada bulu di atas muka, dia tak basuh bulu. Bulu atau rambut, bulu sama. Itulah kat sini. Kita ukur sendiri. Kalau yang atas ni tak apa, pelipis. Atas ni tak apa. Ini tak apa. Ini memang tak wajib. Atas ni. Ni yang kat sini ni. Sini ni. Tengok dia punya akar. Akar rambut dia. Yang tu. Akar rambut tu di sini, dia biasa panjang macam ni. Panjang sampai sini. Selit belakang. Dia tengok akar. Akar dekat atas telinga ni telinga, atas ni, tak apa. Itu dia panggil pelipis lah. Itu dia tak panggil tali tudung. Bawah ni. Memang tak sah. Kecuali yang dia selak tu yang daripada atas ni. Tengok dekat dia selak. Kat mana dia punya akar. Memang dia kat sini panjang. Yang kat pelipis ni panjang. Panjang juga di benih atas ni pun dia boleh jahit turun ke bawah juga. Dia bukan semesti ni je. Atas pun. Jadi dia turun ke bawah dia pun selak. Sebenarnya dia dah cukur sini. Yang dia selak tu yang kat atas. Tak apa. Cerita yang kat sini tu. Cari akar. Akar dekat telinga ni. Kat lubang telinga ni. Tu keluarkan. Daripada lubang telinga keluar. Anak telinga keluar. Sini. Risau je. Risau lah. Benda ni ngaji umur 9 tahun. Bukan 19. Bukan 59. Tapi macam ni baru dengar macam ni. Dalam kitab lama dah. Dah lama ada. Dalam kitab macam Wisya wal Afrah, detail dia sebut dari sudut ni. Wajib begini. Buat jatuhkan. Dan wajib lebihkan sikit supaya puas hati. Lebihkan sikit lah. Sebab tak tahu kan. Takkan nak ambil marker lukis kan. Jadi nak buat puas hati, angkat atas sikit. Biar terlebih.
Bila lebih atas ni sampai ke pelipis lah. Basuh sekali, baru puas hati. Kalau susah sangat, ambil cukur Cukur daripada ni atas ni kat telinga ni. Tarik semua rambut-rambut yang akar yang daripada sini ke atas. Ada lagi kat sini, ambil cukur. Kejap je, sikit je pun. Lepas tu jatuhkan rambut balik. Tak ada kesan. Orang tak perasan. Siapa nak perasan? Suami dia je. Hati-hatilah. Itulah. Sebab tu kata, sebelum beramal, dia ilmu dulu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Bukan amal dulu, baru ilmu. Kalau amal dulu, baru ilmu, kadang-kadang nasib baik, okey. Kadang-kadang tak okey. Tak okey. Okey. Segala bulu dalam hati muka hingga sampai kepada kulit sampai ke kulit, bukan rambut aja, kulit sekali sampai ke kulit, sebab dia muka. Okey, kalau lah macam tu, kalau lah sini adalah muka, kita tengok wajib tutup tak kalau pakai tudung? Tak wajib. Tapi orang perempuan jaga tak sini? Jaga tak awal ni? Tak jaga. Tengok, senang ni tipu dengan syaitan. Tapi memanglah orang elok tutup, betul lah. Nanti nampak rambut. Tapi tu bukan rambut kat kepala, tu rambut kat muka. Ada tak tutup kening? Kenapa tu tutup kening bang? Kenapa tutup kening? Aurat. Mana ada? Rambut. Tak. Bulu rambut sama kan? Tak. Sebab dia dekat atas muka. Yang ini atas muka ke atas kepala? Atas muka. Jadi boleh je keluar. Yang kat sini lah, yang kat sini tadi. Tapi dia tutup. Baguslah tutup. Sebab takut masa tu keluar tu terkena yang atas tu, yang kepala betul lah, dosa lah. Tapi dia jaga sungguh masuk sini, tergohong sini. Sampai sini nampak ada 3 pelipat. Masa kahwin dulu tak ada, straight. Cerita lagi. Tak boleh apa malam ni. Lepas kalau dah, itu menandakan suami dia pemurah. Lepas bagi makan, suap, penuhkan pita air tu, penuhkan penuhkan troli. Jadi lepas makan, naik pangkat sarjan 3 pangkat. 1, 2, 3. Nampak padahal wajib tutup. Comel 3. Dia kata comel 3. Jadi benda yang wajib tutup, yang tak jaga sangat, kadang-kadang tutup, kadang-kadang terbuka, biar saja. Perkara yang boleh lah, kalau ada keluar sikit-sikit, jaga sungguh-sungguh. Itu antara tipu dari syaitan. Kita beramal bukan dengan ikut nafsu kita. Kita amal bukan ikut suka kita. Kita amal ikut syariat. Syariat kata gitu. Yang ketiga, cukup lah. Nanti kan pakat-pakat, orang perempuan pakat-pakat serang live ni kan. Bukan boleh kira. Sebab terputus pula. Tadi terputus dah sikit. Baru sebut sekali terputus dah. Tak boleh, bahaya diorang ni. Dia panggil geng-geng diorang habis. Yang ketiga, muka. Basuh muka wajib sekali, sunat 3 kali. Maksud wajib sekali adalah wajib sekali, semua rata sekali. Sunat 3 kali maksud 3 kali rata. Walaupun basuh tu 10 kali. Maksud wajib sekali dengan maksud rata semua. Walaupun basuh tu 4 kali. Dia basuh 4 kali baru rata semua, dikira satu. Bukannya satu tak sini je. Ambil kedua sini, ambil ketiga 3. Rata semua dah dengan 3 kali basuh. Salah. Itu satu namanya. Satu. Mana 3 pun samalah. Kalau dia ambil satu, rata semua. Yang kedua rata, yang ketiga pun rata. Tapi kalau yang pertama rata, yang pertama tak apa-apa rata lagi kat sini. Ambil yang kedua, baru rata. Sebenarnya itu yang pertama. Ambil satu kali lagi, baru yang kedua. Tapi dia sangka dah ketiga. Jadi tak dapatlah pahala meniga. Tapi sah lah. Yang penting sah kan. Tapi tak dapat pahala meniga. Tujuan dia basuh 3 kali sebab nak pahala meniga. Pahala 3 tu tak pahala lain, pahala ekstra. Tiba-tiba konon-konon 3, sebenarnya basuh 2. Kenapa? Yang pertama tadi ada yang tak kena. Dia kata apalah, tujuan 3, ni dia silap faham. Tujuan 3 kali, tujuan basuh 3 kali, manalah tahu dia kata, kalau tak kena yang mana-mana, yang kedua tu dapat cover. Bukan. Kan? Yang satu tu biar yakin semua kena. Baru dapat satu. Baru kewajipan tu terangkat.
Kemudian yang kedua tu biar rata semua. Yang ketiga biar rata. Yang kedua dan ketiga bukan bertujuan untuk menampung kalau tak kena. Bukan. Tapi kalau dia buat dengan tujuan itu juga dan menampung, maka tak apalah, menampung-nampung lah. Sebab apa? Sah juga. Cuma tak dapatlah pahala 3. Tak tercapai lah pahala 3. Ini disilap faham. Dia kata yang basuh 3 kali tangan, 3 kali kaki, semua 3 kali ni kerana manalah tahu takut yang pertama tu, yang wajib tu tak rata, yang kedua dapat cover balik. Kan? Kita buat 3 kerana nak pahala meniga. Dan setiap satu tu mesti rata. Dan dia terpaksa basuh 4 kali baru rata. Baru satu. 4 kali lagi baru rata yang kali kedua. Teruk sungguh dia. Mungkin dia tangan bocor kot. Masa ambil jatuh. Tangan ambil jatuh. Puah dia buat. Tangan bocor. Puah dia. Nampak sikit aja. 4 kali baru rata. Sekali namanya. 4 kali lagi baru rata. Yang kedua. Baru nama 2 kali. 12 kali lah. 4 kali yang ketiga baru rata yang ketiga. Mana baru 3 kali. Walaupun dia ambil nampak 12 kali. Sebab tangan bocor. Jari dia keluar. Kau itu contoh lah. Yeah. Yang ketiga. Niat bila niat? Niat ketika air kena muka. Niat air kena muka baru niat. Bukannya niat dulu baru air kena muka. Bukan. Itu permulaan. First kali niat air kena muka, niat. Bukan niat air kena muka. Bukan. Air kena muka niat. Itu permulaan boleh niat. Dan bila kalau tak buat macam tu tak ada masalah. Tapi dengan syarat air kena muka, tak niat lagi tak apa. Biar aje. Tak niat. Bila dia niat, bermula dia niat tu, yang belakang semua tak pakai. Itulah. Dah sebut tadi. Jadi pastikan biarlah air kena muka dulu baru niat. Jangan nak tepat-tepat. Air kena tu niat. Takut niat dulu pula baru air kena muka. Jadi biar je air kena muka. Kemudian niat. Allah nanti rugi. Allah rugi sikit je pun basuh lah balik. Kan? Kalau shower, contoh shower, dia ambil untuk pakai shower tu kat bilik air dia buka. Tak, dia muka dekat shower. Tak niat lagi. Tak kira. Walaupun dah berbaldi-baldi je. Tak niat saja. Betul dia pun ambil shower tadi. Dah lebih kurang 200 kali basuh. Shower tu 1 saat sekali je. Tiba-tiba baru niat. Maka yang 200 kali awal tu tak kira lah. Kira bermula niat lah baru satu. Itu. Adakah membazir? Masa tak ada niat ni keluar ni. Dah sebut dah rasa gitu. Air keluar ni. Ambil. Kan air keluar tu kan. Ambil. Tutup tangan. Membazir amalan syaitan. Ke sana. Ambil. Membazir. Tutup. Air hilang. Buka balik ambil. Baru nak sembunyi ni. Tutup balik. Air hilang lagi. Ke sana. Kan ambil satu. Satu tutup. Buka. Penuh air. Tutup. Gitu. Habis tu. Ambil macam ni. Betul. Lepas tu air tu macam ni. Air yang turun tu. Rasanya 20-30 kali lagi banyak pada air dalam ni. Ada? Tentang 50 kali kot. Soalannya nak tanya. Soalan. Dikira membazir tak? Air yang jatuh. Tak. Membazir ni makruh boleh jadi haram. Berani ke nak cakap buat kerja haram? Ramai buat kerja haram kat luar tadi. Dia boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Makruh apabila kita sendiri punya. Kat rumah kita buka buang air gitu, hukumnya makruh sebab aku bayar suka hati aku. Yang haram bila orang bayarkan. Orang bayarkan bil tu dengan tujuan untuk orang ambil wuduk. Dia pergi buka gitu membazir tadi tu. Maka berdosa sebab orang bayar. Haram. Sebab orang punya. Tapi kalau kita punya sendiri makruh. Okey. Yang tu siapa bayar? Orang bayar. Orang tak duit tabung orang bayar. Bila orang bayar, siapa yang kalaulah kata air yang jatuh tu membazir, ramai yang buat kerja haram sini. Orang mari surau nak buat pahala dia buat kerja haram. Kalau haram, saya tak cakap haram, kalau haram. Soalannya nak tahu air yang jatuh tu. Apa? Membazir Melayu boleh? Tahu membazir Melayu? Membazir dalam istilah Melayu. Melayu kan dia suka hati dia nak letak mana. So, dia letak, aku suka hati aku nak letak mana apa pun. Membazir Melayu tak apa. Membazir syarak tadi. Sebab membazir syarak dia berkaitan dengan dosa pahala. Dia berkaitan dengan makruh, sunat, harus kan. Tak adalah membazir itu sunat, tapi ada dia berkaitan dengan hukum syarak yang 5. Membazir syarak. Membazir Melayu, faham membazir Melayu? Sebutan je, pinjam je bahasa membazir. Itu tak ada kena-mengena dengan hukum hakam, tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Kalau kita nak pakai membazir Melayu tak apa. Membazir air tu tak apa. Membazir apa? Membazir Melayu. Jangan cakap membazir syarak. Sebab membazir syarak automatik ada dosa pahala kat situ, ada makruh ke haram ke ada di situ.
Okey, jadi yang tadi semua cakap membazir tu membazir Melayu kan? Saya faham membazir Melayu, bukan membazir syarak. Cover balik. Jadi sebenarnya air yang jatuh tu dia tidak termasuk dalam perkara yang membazir. Dia cuma membazir Melayu. Melayu cakap membazir, tapi hukum syarak tidak. Yang membazir apa? Buka, tengok je. Air jatuh, itu membazir. Sebab apa? Air tu memang jatuh ke bawah, dia bukan jatuh ke atas. Dah jatuh ke atas. Air memang kalau buka, memang jenis, memang keadaan air tu begitu. Kita buka, dia jatuh ke bawah. Bila dia buka, dia jatuh ke bawah. Macam mana dia jatuh ke bawah? Jadi, Nabi pernah sebut dulu, jangan kamu berlebihan dalam berwuduk. Tengok Nabi nak tengok yang ni yang menarik ni. Walaupun di dalam laut sekalipun. Dah dalam sungai sekalipun. Biasa kita dengar, jangan kamu membazir walaupun di dalam sungai, dalam laut sekalipun. Jangan bazir. Maknanya, kalau masuk laut, ambil air satu baldi. Lepas tu jiru, sahaja aku ambil wuduk, satu baldi. Bazir tak? Bazir. Kita fikir logik kita, cerdik kita, membazir apa? Dia jatuh balik. Yang tadi memang jatuh longkang. Itu baru membazir. Yang tadi tak bazir, dia masuk laut balik. Kita salah faham. Kat mana dia punya tu? Yang kita ambil untuk wuduk tadi, banyak ni je. Yang itu dia jatuh, siapa suruh dia jatuh? Kita ambil banyak ni untuk wuduk. Banyak ni memadai tak untuk basuh muka? Memadai. Dalam laut tadi, kita ambil satu baldi. Nak basuh muka satu baldi. Gila. Kerja gila. Sikit je dia pergi ambil satu baldi. Itu baru nama membazir. Apa beza tadi? Beza aku ambil banyak ni. Air tu jatuh. Dan memang kaedahnya, air tu memang jatuh ke bawah. Dia bukan jatuh ke atas. Jadi biarlah dia jatuh. Itu tak membazir. Itu nama, kenalah bayar bil. Gitu je lah. Tapi bukan membazir. Tak membazir. Yang membazir, masa nak ambil, buka paip, ambil satu gayung, basuh muka sekali, penuhkan gayung, dua. Itu membazir. Kadar yang diambil untuk kena kat muka, itu yang kalau lebih daripada sepatutnya, itu yang membazir. Itu yang membazir. Jadi, walaupun dalam kolah sekalipun, kalau orang ambil satu gayung untuk basuh satu muka sekali, itu kira membazir. Walaupun air tu akan masuk balik. Dia bukan cerita air tu masuk balik, tak masuk balik. Cerita berapa banyak kadar yang digunakan untuk membasuh muka sekali. Banyak mana? Banyak ni sudah memadai. Dia ambil banyak mana? Ambil satu baldi, membazir. Tapi kalau ambil air tu jatuh, siapa suruh dia jatuh? Mana tahu? Tutup Tutup. Jadi air sikit, betul ambil balik. Dah memang, apa dia panggil? Tabiat dia panggil. Tabiatnya gitu dah. Air kalau buka, dia jatuh. Itu lah. tak mazir. Kalau tidak mazir, pakat-pakat semua masjid surau semua AJK dosa. Sebab siapa suruh buat baik? Menyebabkan orang buat mazir. Jadi berdosa semua pula. Bukan. Memang pahit, memang begitu keadaannya, pahit begitu ke bawah. Dan dia bila buka air, buka perlahan pun dia akan jatuh juga. Bila kita ambil kadar yang kita nak, dia akan jatuh juga. Dia tak terpadam sendiri, dia tak stop sendiri. Kalau dia stop sendiri pun, sebelum dia stop jatuh juga beberapa kadar. Macam orang buatkan Masjid Shah Alam dulu. Sekarang tak ada dah. Bukan sekarang, berapa tahun je. Angkat, sedap orang main. Ya, lama-lama rosak. Tukar pahit balik. Masjid Shah Alam yang berhenti sendiri kan. Sama. Kadar yang digunakan untuk apa? Basuh kecing. Besar mana sangat nak basuh? Pakai satu baldi. Jika dia pakai banyak daripada yang sepatutnya, masih sama je. Tapi kalau dia buka paip, dia ambil nak basuh sikit, ambil banyak ni sikit je air. Air tu jatuh. Nak macam mana jatuh? Biarlah dia jatuh. Itu maksudnya membazir atau tidak dalam berwuduk dilihat banyak mana yang dia ambil untuk melaksanakan tadi tu. Wuduk ke, istinja ke apa. Bukannya air yang jatuh tu. Bukan. Itu membazir Melayu. Dengan maksud nanti banyak kena bayar bil. Itu aja. Membazir Melayu. Bukan membazir syarak. Sebab membazir syarak dia kena dengan halal, haram, dosa, pahala. Membazir Melayu, pinjam perkataan membazir dengan maksud nanti banyak kena keluar duit. Tapi bukan maksud syarak. Tu kena spread dua benda tu. Kalau tidak, sebab tu Nabi kata, berjimatlah kamu ataupun jangan kamu membazir dalam berwuduk, berlebih-lebihan dalam berwuduk, walaupun dalam sungai, dalam laut sekalipun.
Jadi makruh lah hukumnya. Ambil satu baldi, jirus dalam sungai. Air jatuh balik. Ambil dua baldi. Allah tak rugi. Itu namanya makruh. Sebab apa makruh? Sebab tak ada bil, tak ada yang dibayar-bayar, tak ada apa, tak ada kena-mengena dengan orang, tak ada kena-mengena. Kena-mengena dengan orang dan orang tu kata, ini adalah duit untuk wuduk. Dia pergi ambil banyak, dia pergi basuh 4 kali air. Tak boleh, haram. Dia basuh tangan 4 kali. Sedangkan dia tahu dah 3 kali basuh tangan. Dah sempurna 3 kali. 3 kali sunat, dia pergi basuh 4 kali. Kali keempat tu haram. Sebab orang bayar. Kalau sendiri punya, ya kali keempat tu makruh. Kecuali 3 kali macam tak berapa yakin. Tak apa yang tu. Dah yakin dah. 3 kali. Siapa suruh 4 kali? Nabi pun buat 3 kali. Dia buat kali keempat. Dalam keadaan orang bayar air. Dan orang tu kata, aku bayar air ni untuk ambil wuduk. Mana ada wuduk basuh 4 kali. Maka kali keempat tu dosa. Pak, detailnya gitu. Tapi air yang jatuh tu lagi banyak daripada dia. Ya, tu cerita lain. Tu kita kena faham. Dia tak boleh semudah-mudah itu kan. Tak boleh semudah. Ingat, bila kita kata, kita jatuhkan istilah kita jatuhkan satu hukum lah. Membazir, kita kata, haram. Jangan lupa, dia akan berkait ramai orang. Pengalaman saya jawab soalan. Sebab tu, mula-mula PKP dulu, saya jawab soalan. Saya jawab soalan 2 jam, 3 jam. Jawab soalan direct. Siapa jawab? Online lah, secara online. Semalam pun ada. Semalam sampai pukul 12 lebih habis. Kat pukul 1. Daripada pukul 10. Bermula 2019 lagi. Tiap hari Selasa. Pengalaman jawab tu, mula-mula dulu kita tak berapa jaga tau. Benda-benda macam ni. Kita belajar haram, sedap je. Dua benda saya tak jaga. Ni pengalaman lah. 2 benda saya tak jaga dulu. Yang pertama, tak betul-betul berjaga awal-awal dulu lah, 2019, 2020 dulu. Tak betul-betul jaga domino effect. Tahu? Domino effect. Tahu domino effect? Kita mengaji macam-macam lah. Ni bukan Quran Maghrib lah ni. Ni macam-macam ilmu dah ada ni. Domino effect ni, kita belajar bahasa tadi ya. Kita dapat bahasa baru. Kita dapat macam-macam lagi ni. Dapat ukur syarak, dapat apa. Ini kita belajar. Domino effect ni, biasa tengok tak? Yang macam blok, petak, bersusun, rapat-rapat. Bila dia jatuh kat sini, pakai jatuh semua. Itu dia panggil domino effect. Kesan besar begitu. Maknanya kita kau ni kesan dia sampai ke kalau 100. Kalau kita haram membazir, dia bukan setakat tu je. Dia kesan dekat AJK, kesan kat orang, kesan. Dulu saya tak apa jaga benda tu masa tahun 2019 masa jawab soalan. Lama fikir tak boleh, kena jaga. Sebab dia ada domino effect dia panggil. Kesan kita kata tu halal, haram, sah, batal. Dia bukan setakat habis tu. Dia banyak lagi terbabit orang lain, malah sampai ke akhirat lagi lah. Kena jawab lah. Sebab tu saya jaga-jaga. Tak mudah, semudah-mudah. Itu yang pertama yang saya tak apa jaga dulu lah. Tahun 2019. Dalam kitab kata gitu. Boy. Gitu. Yang kedua, dulu tak apa jaga. Dalam setahun gitulah. Betul, tak boleh jadi. Antaranya, kitab dalam hukum dalam kitab kata gitu, kita kata gitulah. Dan kita masuk ke dalam masyarakat begitu, dan bila ada masalah, begitulah selesai. Rupa-rupanya dalam kita nak menyelesaikan masalah masyarakat, dia tidak sekeras itu. Dia ada PM tepi. Haram tak boleh, tak sah, kahwin tak sah, anak zina. Oh, sedap. Memang kitab kata gitu. Macam tu nak kata. Sebab oleh kerana wali itu fasik, dalam kitab kata wali fasik tak sah jadi wali, maka perkahwinan tadi tidak sah, maka anak sekarang dah ada cucu cicit semua zina. Oh, sedap cakap. Tak jaga dia punya kesan dia tu. Padahal benda dah jadi. PM tepi tu, WhatsApp tepi, ajak jumpa, nanti datang, kita cuba settle lah. Settle tu kena bisik-bisik tak boleh cakap secara terbuka. Maksudnya nak menyelesaikan masalah masyarakat, tak semestinya yang ada dalam kitab, yang mana kitab kata gitu, tak semestinya. Kadang-kadang dia boleh PM tepi. Tapi masa PM tepi tu, masa datang tu jangan datang tangan kosong. Bawa ayam golek ke, pisang standar ke, paling kurang pun musangking. Nampak dah dia jual lah tepi jalan tu. Ni bawa kosong, lepas tu terima kasih, kita penat-penat kira ada gitu, penat kita kira. Dekat saya daripada Zohor sampai ke Asar, kira apa? Kira dia punya fidyah puasa sampai asar tak balik rumah. Lepas tu terima kasih lah ustaz, nyok pergi. Terima kasih, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas bunyi jalan tekak. ikhlas
Kita sampai tak balik rumah dah kira bulan-bulan Ramadan masa tu. Bulan Ramadan. Saya baik bulan Ramadan. Kalau tidak, tak makan je. Tak memang tak boleh makan pun. Kira. Begini. Ganda kan. Tak puasa. 18 tahun tak puasa. Jadi nak bayar pidah berapa. Kira. Kau ni. Pening kepala. Kira dia. Terima kasih je. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Jengkreng. Macam mana bila nak habis kitab ni? Membasuh dua tangan habis. Dan pasung dagu sampai pasung ni panggil pasung ni. Pasung. Rahang. Ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku. Membasuh dua tangan serta dua siku. Basuh sampai siku. Dan sunat basuh sampai sini lengan. Ada sahabat basuh sampai ketiak. Padahal air waktu tu susah nak dapat pada masa sahabat Nabi. Siapa? Abu Hurairah. Dia basuh sampai ketiak. Mana sunat? Sunat wajib basuh sampai siku. Sunat sampai lengan. Lebih lagi sampai maksimum sampai ketiak. Kalau dalam bilik air kita buat gitu lah. Kalau dekat masjid surau tak payahlah buat sampai separuh lebih sikit kan. Kalau di rumah kita buat sampai ketiak. Menyapu kepala daripada rambutnya atau kulitnya. Yang ini pun ada beberapa perkara yang penting. Menyapu kepala daripada rambutnya atau kulitnya. Yang pertama, sapu kulit kepala. Bila kulit kepala kena je air, selesai. Yang kedua, boleh sapu yang tumbuh di atas kulit kepala. Walaupun dia bukan kepala. Tapi boleh juga. Hukum asal, wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala, sebahagian kepala. Dan bila sebut kepala, kulit kepala. Macam mana pun, apa yang tumbuh di atas kepala, dikira kepala. Sama lah juga. Apa yang tumbuh di atas muka, dikira muka. Sama lah juga. Yang tadi saya tu tumbuh atas muka, dia nama muka. Tumbuh atas hidung, ada bulu satu. Wajib basuh bulu atas hidung. Sebab apa? Sebab apa yang tumbuh di atas muka, dikira muka. Tiba-tiba naik juga awak batu. Timbul tu. Bukit. Siap ada punai ke depan ni. Tunggu pun nak pecah. Masa ambil wuduk, wajib basuh dengan bisul-bisul. Sebab apa? Apa sahaja yang tumbuh di atas muka, itulah muka. Begitu juga, apa yang sahaja yang tumbuh di atas kepala, itulah kepala. Maka boleh sapu kepala, kulit kepala, dan boleh juga rambut. Cuma hanya rambut dalam kawasan kepala sahaja. Rambut luar kawasan kepala tak sah sapu. Sebab yang wajib sapu bukan rambut, kepala. Maka nak buat macam mana? Dah rambut tumbuh atas kepala. Maka bolehlah sapu rambut? Boleh. Tapi rambut yang tumbuh atas, bukan, rambut yang tumbuh atas kepala, dan rambut tadi pada had kepala. Pada had kepala. Contoh, ni. Rambut ni, dia bukan dalam had kepala. Ya, dia punya umbi dia dekat kepala. Tapi dia dah keluar daripada had kepala. Ini bukan kepala dah, ni dah muka dah. Ni. Maka kalau ambil sapu kat sini tak sah. Ambil rambut kat atas ni jatuh ke bawah. Rambut panjang sikit jatuh ke bawah. Biasa orang perempuan lah, orang lelaki dia pendek dah. Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah ni, sampai ke sini. Masa ambil wuduk, dia sapu bawah ni. Rambut bawah ni, tak sah. Sebab itu rambut, ya. Tapi bukan rambut dalam had kepala. Jadi yang boleh sapu rambut, jatuhkan rambut tu ikut jatuh dia. Lepas tu yang kat sini je lah. Rambut tu lah. Macam ni. Rambut dia panjang sampai kaki pun tak boleh sapu yang tu. Sebab dia bukan dalam had kepala. Hanya boleh sapu rambut dalam had kepala. Nak tahu had dia adalah jatuhkan dia ikut dia punya alur dia, ikut jatuh dia sendiri, jatuh ke depan, jatuh semua. Bila dah jatuh, kepala tu situ je lah. Sikit je, tak banyak pun rambut. Jadi bukannya bermakna kalau rambut dia panjang, dia boleh ambil kat belakang ni, sapu. Tak sah. Tak sah. Ada orang Afrika. Saya pernah minta kat orang Afrika tu nak pegang rambut dia. Sebab kerintil pelik. Kerintil. Malu ke? Ni. Saya pegang, saya tarik. Tahu tak panjang mana? Lebih jengkal. Spring. Lepas. Halu. Bila saya pegang, saya tarik. Lebih jengkal. Saya ukur lebih jengkal. Tapi bila dia lepas, dia spring. Kalau katakanlah dia ambil uduk, dia letak macam ni atas, tak sah. Sebab bila ditarik, dia keluar daripada had kepala.
Dia kena tekan sikit. Itulah. Kena tekan. Itu kalau rambut. Kalau kulit kepala, janji kena, selesai. Okay. Dan yang kelima. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali, rambut yang panjang wajib semua. Dan kalau panjang, ke depan. Kalau tak panjang, sekali ke belakang saja. Kalau panjang, wajib ke depan. Mazhab Hanafi, besar ubun-ubun. Besar mana ubun-ubun? Besar tu. Kalau kita cek-cek gini, tak sah pada mazhab dia. Mazhab Maliki, besar tapak tangan. Sebesar tapak tangan. Mesti kena air. Besar tapak tangan. Mazhab Syafi'i, janji ada kena. Kenapa berlaku perbezaan mazhab? Daripada huruf ba. Kalau hantuah tukar jadi ba, jadi hambuah. Bukan di situ. Bukan. Okey. Dia dekat ba. Ba tu kat mana? Ba tu kat mana? Wamsahu bi. Tu. Bi, ba. Bi ru'usikum. Ba tu kalau bahasa Arab dia panggil harfun jar, haraf jar, atau orang Melayu panggil huruf jar. Huruf sendi, kata sendi, ba. Ba tu kalau terjemah bahasa Melayu sebahagian. Dan boleh terjemah banyak yang lain lagi. Ba. Dia panggil jar. Jar, harfun jar. Lepas jar dia panggil majrur. Ini belajar bahasa Arab sikit. Belajar Melaka je masuk, jangan risau. Sains masuk. Kita masuk Melaka. Bahasa masuk, buku hakam masuk. Semua kita belajar. Kelas kita ni. Dia panggil haraf jar. Lepas pada haraf jar dia panggil majrur. Majrur mesti bagi bawah. Sebab tu biru'u sikum, bukan biru'u sakum. Sedangkan ayat yang lain, faghsilu wujuha. Kum tu tambahan kamu. Ha. Faghsilu wujuha. Kenapa ha? Sebab dia tak ada jar kat depan dia, huruf jar. Wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiya. Ya, kum tu tambahan kamu. Wa aydiya bagi atas juga. Lepas tu wamsahu sapu bi ada haraf jar, ru'usikum. Bila kita pergi wa arjula la balik. Kum tu kamu. Wa arjula balik. Sebab apa? Wa arjulakum ila ka'bain. Itu sikitlah. Dia panggil haraf jar. Ba. Jadi ulama lain dia kata ba ni masuk begini. Ulama lain kata ba ni masuk gini. Itu yang mazhab saya kata ba tu sebahagian dengan maksud janji kena. Itu ya sikit. Dia kata bukan, ba bermaksud begini. Saya pernah baca tesis PhD. Ba tu tebal ni. Ba je. Ba dekat tu. Apa maksud ba? Ba dekat bismillah. Kan ba kan? Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Dia kalau sebut dengan, dia sendi. Bila sendi, dia kena duduk tengah-tengah ayat. Dia tak boleh duduk awal. Tiba-tiba dengan. Mana boleh? Dia kata sendi. Kata sendi, nama dah kata sendi. Bila sendi, mesti dia duduk antara dua. Ini kita tak panggil sendi. Sebab dia duduk ujung. Sini kita panggil sendi sebab dia di antara dua. Itu kata sendi. Tapi tiba-tiba bismillah, tiba-tiba je. Tak ada awal-awal, tak ada punca, ba, terus sendi. Maknanya ada ayat sebelum. Itu yang akhir sekali jadi macam-macam panjanglah cerita. Saya pun baca juga 10 muka surat. Lepas tu tak faham dah yang seterusnya. 10 muka surat je faham. Yang saya sebut tadi yang 10 muka surat tu je. Oh, menarik. Semangat baca. Masuk sebelah Allah. Bagi serah balik kat dia. Dia buat PhD. Dia buat tesis berkaitan dengan ba tu apa? Ba sahaja. Ba kata sendi. Akhirnya jadi khilaf ulama sampai jadi 4 mazhab. Mazhab lain kata sebesar ubun-ubun, ada kata besar tapak tangan, ada kata ba tu janji sikit je kena macam mazhab Syafi'i. Ada kata ba tu sebahagian besar. Ba tu semua. Kalau ba tu masuk semua, kena jiwah. Tak boleh gini. Jadi kalau macam ni, kena sebahagian besar dia panggil. Mazhab Hambali. Kelima, berapa dah? Oh, kena stop dah ni. Nak kena habis sampai ke-6 ni. Kelima, membasuh dua kakinya serta dua matanya. Mata kaki lah, buku lali lah. Orang dulu panggil mata kaki. Orang sekarang panggil buku lali. Soalan, bahasa lagi. Kenapa panggil buku lali? Lali ni apa lali? Lali, ya. Buku? Buku lah. Berbuku, terbuku. Okey lah. Lali ni apa lali? Ada orang kata lah, saya tak tahulah. Orang kata
Kalau duduk lama kan dia rasa serban lali dia tu kan. Macam bila ni dah dekat sejam dah kuliah ni, bila nak habis lali. Lebih kurang macam tu lah. Bila nak Allah malam ni? Bila Allah malam lah. Sebab tu panggil duduk lama kata. Bukan sebab tu dia kena alih-alih kaki. Sebab lali. Tak tahu. Allah. Membasuh dua kakinya serta dua matanya, mata kaki sampai ke situ. Dan sunat dibasuh akan keduanya sampai kepada tengah betis. Sampai betis sunat. Kalau kat rumah kita basuh sampai lutut. Kalau kat rumah lah. Kalau dekat masjid surau kita basuh sampai tengah-tengah betis. Sunat. Jangan cukup-cukup aja, basuh lebih. Sunat. Kaki. Dan hati-hati dekat kaki kita kan, tumit kan boleh merekah tau. Dan kaki kita ni hebat tau. Tapak kaki Allah buat hebat. Lagi pakai, lagi tebal. Selipar Jepun tu hebat dah. Jepun buat enjin buat apa. Selipar Jepun tu selipar Jepun buat. Tak apa lah. Itulah orang Malaysia buat, Jepun dapat nama. Dah lah enjin dia buat, memang dia buat. Ini selipar yang kita buat pun dia dapat nama juga. Selipar kasut walaupun mahal sekalipun, beribu sekalipun, kalau kita pakai setahun, makin nipis kan makin tebal. Makin nipis. Tapi made in Allah Ta'ala, tapak kaki. Cuba pakai. Jangan pakai selipar. Macam orang dulu. Bapak tebal. Kena nyepak tu, bekak tu. Saya tengok tok-tok punya kaki, dia tak pakai selipar sangat. Jalan kat dalam atas api, atas bara. Tak sengaja pun, bukan sengaja jalan. Tak ada, relax. Kita kena sikit lah. Ngecik lah. Dia punya tu, sikit. Aduh. Dia relax jalan. Sebab apa? Tapak kaki dia. Kena paku sikit. Tak ada apa-apa pun. Sebab makin tebal. Dulu dia tak pakai sangat selipar-selipar ni. Lagi pakai tapak kaki, lagi tebal. Hebat tak? Made in Allah Ta'ala. Daripada made in Japan. Kita kena fikir sampai tahap tu. Apa yang kita pakai. Barulah berasa keimanan tu. Jangan main pakai je. Jadi tapak kaki ni, bila dia duduk pakai selalu, dia boleh merekah. Bila merekah, dia tak rasa. Dia tak macam kat tangan. Tangan kalau merekah sikit, dia adu-adu. Dia tak rasa sebab dia tebal. Jadi boleh masuk macam-macam celah tu. Kalau masuk batu ke apa, basuh tak perasan. Maka tak usah, sebab ada yang tak kena. Hati-hati kat rekahan tu. Yang keenam, tertib. Seperti aturan yang tersebut. Dalam ayat Quran tadi tak ada tertib. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mana ada tertib? Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tak ada tertib. Tertib ni ambil kat mana? Ambil daripada hadis-hadis juga. Mana niat ambil daripada hadis, tertib juga ambil daripada hadis. Hadis apa? Hadis Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Apa benda tu? Ketika nak buat Safa, nak buat haji, Safa ke Marwah tu, dalam Quran kata Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu syiar Allah. Dan kita tahu kena berlari, bukan berlari lah, kena pergi 7 kali. Ya, Safa Marwah. Maka sahabat tanya Nabi, nak mula Safa dulu ke Marwah dulu? Dalam Quran kata Inna Safa wal Marwata. Tapi sekarang ni nak Safa dulu ke Marwah dulu? Nabi kata ibda' ma bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Allah mulakan apa dulu? Safa. Maka Safa Marwah sampai 7 kali. Sebab kalau Marwah dulu, nanti 7 kali dia habis salah tempat lah habis. Dia habis Safa dulu 7 kali. Maka Nabi cakap tentang buat haji, buat Safa Marwah. Tapi ulama kias itu kata. Al-Quran, hadis, ijma' ada kias. Maka dalam ayat wuduk tadi Allah sebut apa dulu? Muka dulu ikut tertib. Lepas tu tangan, betul kepala, kaki. Tak boleh lah tukar. Itu kias dia panggil. Kalaulah dia kias secara automatik, ada mazhab yang mengatakan tak perlu. Ada. Memang betul pun. Sebab kias tadi, sebab tertib tu diambil daripada kias, bukan daripada Quran. Kias daripada ayat Quran, daripada hadis. Maka ada mazhab kata tak wajib tertib. Basuh kaki dulu pun boleh, lepas tu tangan, lepas tu basuh muka sampai kepala boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab dia tadi tu lah. Sebab dia ambil daripada hadis. Ulama lain aku tak terima hadis ni, sebab hadis ni hadis buat Safa Marwah, bukan hadis wuduk. Mazhab Syafi'i kata qiyas lah. Kalau lah dalam Quran kata wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dengan ibu bapa, mak ayah kita ni, jangan cakap wala taqul lahumā uffin, jangan cakap uffin. Okay. Habis cakap oi, boleh? Bukan qiyas lah. Tu kata jangan ada dua benda sangat. Habis kalau pergi
tolak, menyepak. Quran kata jangan cakap uf. Aku bukan cakap uf, aku menyepak je. Tak boleh lah. Cakap uf pun tak boleh. Kalau menyepak mak bapak lagi tak boleh. Itu dia panggil apa tu? Itulah kias. Ada orang luruh benda tak ada. Dia luruh bendul lah. Ada geng luruh bendul lah. Jadi bila macam tu, kias lah. Maka kias. Kalau dalam sofa marwah, makna mulakan dengan apa Allah mula. Dalam masalah wuduk pun mulakan dengan apa Allah mula. Maka adalah tertib. Dan sunat menyapu dua telinga zahir dan batin. Stop kat situ lah. Dan sunat menyapu dua telinga zahir batin. Okey. Soalan terakhir. Mana zahir, mana batin? Dia kata sunat zahir batin. Telinga. Tak wajib. Telinga sunat. Soalannya mana zahir, mana batin? Ni? Dalam batin. Zahir. Mana? Dalam batin ke zahir? Luar ni kat belakang. Sebab dia telinga kan ada dua kan. Ini dia panggil batin. Ni lah masuk semua ni lah batin. Ni? Zahir. Tidak. Tapi tak kisah mana-mana pun. Cuma bila sebut zahir batin, ini zahir, ni batin. Sebab dia duduk belakang. Dia panggil batin. Tapi tak ada masalah. Apa dia? Zahir. Zahir. Sebab apa nama zahir? Kalaulah bulan puasa, tak boleh memasukkan sesuatu ke dalam batin ke zahir? Batin kan? Ke dalam batin. Kalau masuk sesuatu apa-apa ke dalam batin, maka batal puasa kan? Boleh tak? Batal tak puasa? Tak batal kan? Maknanya zahir tu panggil zahir. Tapi tu bahasa je. Okey je mana-mana pun. Tak masalah pun. Bukan benda sunat lagi pun. Habis. Bermula yang membatalkan wuduk itu 4. Lepas tu kita masuk sekali syarat sembahyang. Ujung bulan ni. Ujung bulan ni tersambung. Wallahualam. Dah sejam dah. Tangguh dulu silakan tasbih kafarah dan suratul subhan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.